Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa aqimus salata wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan dengan takwa yang kita pegang akan membolehkan kita mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat. Tajuk khutbah kita pada hari ini ialah berzakat mengikut sunnah. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, zakat merupakan ibadah yang sangat penting dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memberi perintah mengeluarkan zakat berulang-ulang kali dalam Al-Quranul Karim. Ada pandangan yang menyatakan zakat disebut sebanyak 30 kali. Ada yang menyebut 27 kali bersama-sama dengan kewajipan salat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pelbagai petanda berkaitan ibadah zakat. Antaranya, Allah Subhanahu wa taala menyebut golongan yang membayar zakat itu sebagai salah satu tanda orang itu orang Islam dan tanda orang yang beriman, seperti mana dalam ayat 177 surah Al-Baqarah. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan satu petanda orang musyrikin ialah orang-orang yang tidak membayar zakat, seperti mana ayat 6 dan 7 surah Fussilat. Mafhumnya, katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu. Diwahyukan kepadaku bahawa Tuhan kamu hanyalah Tuhan yang satu. Maka hendaklah kamu tetap teguh di atas jalan yang betul, lurus, yakni yang membawa kepada mencapai keredaannya. Serta pohonlah kepadanya mengampuni, yakni dosa-dosa kamu yang telah lalu. Dan ingatlah kecelakaan besar bagi orang-orang yang mempersekutukannya, yakni dengan sesuatu yang lain, yaitu orang-orang yang tidak memberi zakat, yakni untuk membersihkan jiwa dan harta bendanya, dan mereka pula kufur ingkar akan adanya hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan dengan membayar zakat, dosa dan keburukan seseorang boleh dihapuskan, seperti ayat 12 surah Al-Maidah. Malah dengan membayar zakat juga seseorang akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seperti mana dalam surah Al-A'raf ayat 156. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah wa fil akhirati inna hudna ilaik. Qala azabi usibu bihi man asya' wa rahmati wasi'at kulla syai' fasa'aktubuha lilladzina yattaquna wa yu'tuna az-zakah walladzina hum biayatina yu'minun. Artinya, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan dalam dunia ini dan juga di akhirat. Sesungguhnya kami kembali, yakni bertaubat kepadamu. Allah berfirman, azabku akan aku timpakan kepada sesiapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu.
maka aku akan menentukannya bagi orang-orang yang bertakwa dan yang memberi zakat serta orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Begitu juga sebaliknya, seseorang itu akan menerima kemurkaan dan siksaan yang amat pedih jika ia meremehkan pembayaran zakat, seperti mana amaran Allah Subhanahu wa taala dalam ayat 34 dan 35 surah At-Taubah. Begitulah berita baik dan siksaan pedih, amaran neraka dan janji syurga Allah Subhanahu wa taala terhadap golongan yang membayar zakat harta dan golongan yang tidak membayar zakat. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari segi hubungan zakat dengan pemerintah, Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dengan jelas nama orang-orang yang menguruskan zakat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut pengurus zakat dengan nama amilina 'alaiha, yang bermaksud petugas zakat ataupun amil zakat. Terdapat dua dalil utama yang jelas tentang perkara ini. Pertama Al-Quran dan kedua hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalil Al-Quran yang pertama adalah ayat 6 surah At-Taubah. Ayat 60 surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya sedekah yakni zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dijinakkan hatinya untuk memerdekakan hamba, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Dalil Al-Quran yang kedua ialah ayat 103 surah At-Taubah, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Artinya, ambillah yakni sebahagian dari harta mereka menjadi sedekah yakni zakat, supaya dengannya engkau membersihkan mereka dari dosa dan menyucikan mereka yakni dari akhlak yang buruk, dan doakanlah untuk mereka, kerana sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman bagi mereka, dan ingatlah Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili ketika mentafsirkan ayat ini di dalam kitab tafsir Al-Munir berkata, At-Tazkiyah di sini mempunyai beberapa maksud. Pertama, bermaksud penyucian sesuatu yang bersangatan dan menambah kebaikan pada harta. Kedua, menyuburkan dan memberikan keberkatan pada harta, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kekurangan yang terhasil dengan sebab mengeluarkan zakat sebagai faktor berlakunya penyuburan harta. Dalil yang lain tentang kewujudan institusi amil adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan Muaz bin Jabal ke Yaman dengan pesanan berikut: beritahu mereka bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ke atas mereka zakat dari harta-harta mereka yang akan diambil yakni dipungut dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan dipungut di sini menunjukkan bahawa ada pihak tertentu yang melaksanakan kerja-kerja kutipan tersebut. Imam Al-Hafidh Ibn Hajar berkata, hadis di atas menunjukkan bahawa pemerintahlah yang bertanggungjawab untuk memungut dan mengagihkan zakat, sama ada secara langsung ataupun melalui mana-mana amil atau ejen yang dilantik.
Dalam konteks di negeri Pulau Pinang, maka pihak berautoriti adalah Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang atau MAIP yang telah melantik zakat Pulau Pinang secara sah sebagai pihak yang menguruskan kutipan dan agihan zakat di negeri ini. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bagaimanakah pula kedudukan amil zakat dalam sejarah Islam? Sistem kutipan zakat melalui amil telah wujud sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam Al-Ibadah fil Islam menceritakan bahawa pada mulanya pengurusan zakat dikendalikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri atas kapasitinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai ketua negara. Namun apabila jumlah umat Islam bertambah ramai dan keluasan wilayah taklukan Islam semakin meluas dan berkembang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melantik para pemungut zakat yakni amil untuk bertugas di beberapa wilayah Islam, antaranya Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud, Khalid bin Al-Walid, Ubay bin Ka'ab dan Muaz bin Jabal adalah merupakan amil zakat yang terkenal dengan sifat pintar, bijak dan amanah dalam mengurus kutipan dan agihan zakat. Muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam konteks negara kita Malaysia, siapakah amil zakat sebenarnya? Apakah ia individu? Apakah ia syarikat? Ataupun apakah ia organisasi? Bagi mendapatkan naratif yang lebih jelas, marilah sama-sama kita meneliti makna amil yang sebenarnya. Amil secara yang mudah difahami adalah mereka yang terlibat secara langsung, sama ada sebagai individu atau yang bekerja dengan institusi yang mengurus tadbir hal ehwal zakat, termasuk aspek operasional seperti kutipan, agihan, promosi dan publicity, termasuk urusan keuangan, perakaunan dan sebagainya. Jawatan Kuasa Syariah Negeri Pulau Pinang dalam mesyuaratnya pada November 1989 telah menetapkan takrif amil zakat secara umum yang bermaksud pihak yang menguruskan kutipan zakat dan menyerahkannya kepada waliul amri menjaga serta mengagihkannya. Maka kedudukan amil yang dilantik oleh Majlis Agama Islam Negeri adalah berhak mendapat atau menerima sebahagian daripada zakat yang diagihkan. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, bagaimanakah kedudukan dan hubungan pemerintah dan amil di zaman mutaakhir ini? Mengikut Perlembagaan Persekutuan Malaysia, hal ehwal agama Islam di negeri Pulau Pinang terletak di bawah bidang kuasa ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong pula menurunkan kuasanya kepada Majlis Agama Islam Negeri. Oleh itu adalah menjadi tugas Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang melantik amil untuk melaksanakan pengurusan zakat. Di Pulau Pinang, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang telah menubuhkan sebuah entiti yang diberi nama Zakat Pulau Pinang atau ZPP dan telah dilantik oleh MAIP sebagai amil pengurusan zakat bagi negeri Pulau Pinang bermula 1 Jun 1994. Pelantikan tersebut adalah tertakluk kepada peruntukan seksyen-seksyen 7, 9 dan 86 Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Pulau Pinang tahun 2004. Peruntukan-peruntukan ini membolehkan MAIP menubuhkan zakat Pulau Pinang dengan kelulusan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi menguruskan hal ehwal kutipan dan agihan zakat selaras dengan peranan Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang bagi memaju, menggalak, memudah dan mengusahakan pembangunan ekonomi dan sosial serta kesejahteraan umat Islam di negeri Pulau Pinang berlandaskan hukum syarak. Jumhur sependapat bahawa jawatan amil merupakan jawatan yang dilantik oleh ketua kerajaan yang memerintah atau timbalannya dalam sebuah kerajaan Islam. Tanggungjawab amil mengikut jumhur ialah mengutip dan mengagihkan kutipan dana itu kepada asnaf yang telah ditentukan dalam nas atau ijtihad yakni fatwa.
Ibn Munzir dalam Al-Ijma' mengatakan bahawasanya adalah menjadi ijma' para ulama, zakat itu dibayar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, utusannya, para petugasnya, dan kepada sesiapa yang diarahkan untuk dibayar kepadanya. Manakala pula Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' jilid 6 halaman 167 menyatakan bahawa wajib adanya pemungut zakat. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa seorang lelaki pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila aku menyerahkan zakat kepada utusanmu iaitu Amil, apakah aku sudah bebas daripada tanggungan zakat itu kepada Allah dan Rasulnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, benar, apabila engkau telah tunaikan zakat itu kepada utusanku, maka engkau telah bebas daripada tanggungan zakat itu kepada Allah dan Rasulnya, dan engkau sudah mendapatkan pahalanya, sedangkan dosanya ditanggung orang yang menyelewengkannya. Hadis riwayat Ahmad. Oleh itu, setiap pembayar wajib menyerahkan kadar zakat mereka kepada amil yang ditauliahkan oleh pemerintah. Maka adalah jelas, adalah lebih afdal membayar zakat kepada penguasa ataupun amil, kerana agihan akan lebih meluas dan merata kepada 8 asnaf yang layak. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah pula kedudukan pembayaran zakat dari segi undang-undang? Apakah kita boleh disifatkan telah melakukan kesalahan jika tidak membayar zakat kepada amil? Bagi tujuan penguatkuasaan pembayaran zakat kepada amil yang dilantik, bukan sahaja di sana adanya kekuatan hukum, malah amil yang dilantik juga turut dibekalkan dengan peraturan dan undang-undang bagi mengambil tindakan kepada pihak-pihak yang enggan membayar zakat kepada amil yang dilantik oleh pemerintah. Terdapat peruntukan yang jelas tentang kedudukan pembayaran zakat mengikut undang-undang. Mengikut peraturan pungutan zakat dan fitrah negeri Pulau Pinang tahun 1979 adalah menjadi satu kesalahan dan akan dikenakan hukuman serta boleh didenda sebanyak RM1,000 Malaysia sekiranya seseorang itu tidak membayar zakat kepada amil yang dilantik. Seksyen 16 Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah Negeri Pulau Pinang 1996 memperuntukkan perkara-perkara berikut. Mana-mana orang yang wajib membayar zakat atau fitrah tetapi A. enggan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu, atau B. enggan membayar atau dengan sengaja tidak membayar zakat atau fitrah itu melalui amil yang dilantik, atau mana-mana orang lain yang diberi kuasa oleh majlis untuk memungut zakat atau fitrah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Seksyen 33 pula menyebut, mana-mana orang yang memungut zakat atau fitrah atau menyebabkan dipungut zakat atau fitrah tanpa dia dilantik sebagai amil atau selainnya diberi kuasa oleh majlis adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM3,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Dan mahkamah hendaklah memerintahkan supaya pungutan itu dirampas dan dibayar ke dalam kumpulan wang yang ditubuhkan di bawah enakmen pentadbiran agama Islam tahun 2004. Seksyen 34 pula menegaskan bahawa mana-mana orang yang membayar atau menyebabkan supaya dibayar zakat atau fitrah kepada mana-mana orang yang tidak diberi kuasa secara sah untuk memungut zakat atau fitrah adalah melakukan suatu kesalahan, dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi RM1,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Sungguh pun peraturan dan undang-undang yang tersebut di atas jelas, namun pihak Zakat Pulau Pinang percaya buat masa ini pendekatan mendidik masih perlu dipertingkatkan, kerana ia dirasakan lebih berkesan dalam memberi kesedaran berzakat berbanding dengan pendekatan menghukum tanpa menafikan bahawa peraturan sedia ada tetap penting dalam menegakkan syiar zakat di bumi Pulau Pinang. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah Jumaat pada minggu ini, khatib ingin mengajak para jemaah sekalian merenung sebentar rumusan-rumusan berikut. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintah umat Islam
melaksanakan rukun Islam ketiga, iaitu menunaikan zakat harta melalui pemerintah atau penguasa. Kedua, kerajaan atau pihak berautoriti memiliki kuasa melantik mana-mana badan, orang, individu atau institusi untuk menjalankan tugas mengutip dan mengagih zakat bagi pihak mereka. Ketiga, ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong selaku Ketua Agama Islam Negeri Pulau Pinang melantik Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang untuk menguruskan hal ehwal agama Islam di Negeri Pulau Pinang. Keempat, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang pula telah melantik Zakat Pulau Pinang sebagai amil pengurusan zakat di Negeri Pulau Pinang. Oleh yang demikian, dengan adanya amil yang dilantik, maka amat wajarlah bagi umat Islam yang layak pastinya di Pulau Pinang membayar zakat kepada Zakat Pulau Pinang. Kelima, tindakan sebahagian masyarakat Islam yang cenderung membayar zakat harta mereka kepada amil-amil tanpa tauliah Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang atau kepada amil-amil lantikan Majlis Agama Islam di luar Pulau Pinang yang merentasi sempadan negeri, bukan sahaja boleh menjejaskan kutipan zakat, malah sebenarnya turut menafikan hak asnaf di Pulau Pinang yang sepatutnya menerima jumlah bantuan zakat yang lebih baik. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwatul mu'minun ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, saya berpesan kepada tuan-tuan dan kepada diri saya sendiri supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Pada saat yang penuh barakah ini, marilah kita lafazkan kalimah alhamdulillah. Kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran atas segala nikmat kurniaannya, termasuklah harta-harta yang dikurniakan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, marilah kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata was sakinata was salamata wal afiyata ala malikina. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah Ibni Almarhum As-Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah
Wa kadzalika maulana tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Abbas yang di Pertuan Negeri Pulau Pinang. Ya Allah, wahai Tuhan kami, jadikanlah kami orang-orang yang mendirikan salat secara berjamaah dan menunaikan zakat melalui zakat Pulau Pinang, Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang. Ya Allah, wahai Tuhan kami, rahmatilah golongan yang menunaikan zakat dan pihak yang menguruskan kutipan dan agihan zakat. Jadikanlah usaha murni ini sebagai satu langkah yang berkesan bagi menyempurnakan tuntutan berzakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.